Baik, insya-Allah. Kita tengok balik tadi. Okey. Daripada riwayat Humaid tadi, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada neneknya, datuknya, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, dibangkitkan rahim pada hari kiamat dengan lidah yang fasih lagi ancam. Berkata ia, hai Tuhanku, si Anu itu telah menghubungkan daku. Menghubungkan daku mana rahim lah, sifat rahim, silaturahim kan. Maka masukkan olehmu akan dia dalam syurga. Dan si Anu itu memutuskan daku. Mana memutuskan silaturahim? Memutuskan silaturahim, tak bercampur orang, tak ambil tahu pun tentang hal lain. Kau, aku. Maka masuklah olehmu akan dia ke dalam neraka. Ke dalam neraka. Itu sebabnya jangan kita menghubungkan silaturahim. Jangan suka duduk menyendiri seseorang kan. Apa yang berlaku pun seorang tak tahu. Orang dalam rumah tu hidup ke tak hidup ke lagi pun tak tahu. Sakit ke apa ke tak tahu. Jadi kita lah kena pergi tengok. Bagilah salam kan. Takut nanti orang dalam tu tak makan rumah tu. Baik. Dan riwayat daripada Haraiti, betul? Haraiti, Kharaiti, riwayat daripada Kharaiti pada Makarimul Akhlak. Pada Makarimul Akhlak ni macam kitab lah. Apa kitab? Makarimul Akhlak, kemuliaan akhlak. Makarimul ni mana kemuliaan akhlak. Daripada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, bermula amal kebajikan dan kejahatan berdiri keduanya bagi manusia pada hari kiamat. Maka amal kebajikan menetapkan bagi ahlinya dan menuntun dia akan mereka itu kepada syurga. Dan amal kejahatan menetapkan bagi ahlinya dan menghalau ia akan mereka itu kepada neraka. Ulang semula. Bermula amal kebajikan dan kejahatan berdiri keduanya bagi manusia pada hari kiamat. Mana amal jahil, amal buruk semuanya akan berdiri di sisi manusia lah pada hari kiamat. Maka amal kebajikan menetapkan bagi ahlinya dan menuntut ia pada mereka pada syurga. Ataupun menuntun ni membawa kan, menuntun dia kepada ahli tadi kepada syurga. Dan amal kejahatan menetapkan bagi ahlinya dan menghalau pula kepada neraka. Itu berbeza dengan amal baik. Amal baik tu dia akan menarik ahli tadi. Amal jahat halau. Gitu. Amal jahat akan menghalau ahli dia. Siapa yang banyak buat jahat tu? Contohnya si A. Maka si A akan dihalau oleh amal jahat dia tadi, masuk dalam neraka. Sedangkan kalau si B pula, contohlah si B banyak buat baik, jadi amalan baik itu bawa dia pula, tarik dia, bawa masuk dalam syurga. Dia bukan menghalau. Dia berbeza dengan jahat. Jahat menghalau. Kalau amal baik menuntun ni menarik dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipaham daripada beberapa hadis ini bahawa segala amal baiknya dan jahatnya dirupakan dia. Mana amal jahat ni maka dirupakan, dibentukkan bagi dia. Maka amal yang kebajikan dirupakan dia dengan rupa yang nurani, lagi elok, dengan rupa yang baik lah, yang bagus. Amal kejahatan dirupakan dengan rupa yang zulmani. Zulmani mana gelap. Zalama, asal perkataan zalama, gelap lah kan. Allah Ta'ala mengeluarkan manusia daripada cahaya, daripada gelap kepada cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Allah yuhrijukum minaz zulumati ilan nur. Allah Ta'ala mengeluarkan kamu daripada cahaya pada gelap.
daripada gelap pada cahaya. Jadi kataan zulmani ni gelap lah. Jadi amal kejahatan dirupakan dia dengan rupa yang zulmani. Rupa jahat, gelap, lagi jahat. Masya-Allah, tuan. Itulah keadaan dia. Ini sebut dalam kitab ni. Baik, kemudian kata setengah ulama, yang dirupakan itu pahala amalnya dijadikan dia Allah Ta'ala berupa seperti rupa al-jasam. Al-jasam ni jamak daripada jisim, bentuk. Jamak daripada kataan bentuk. Jisim, jismani, al-jasam. Segala jisim ataupun bentuk. Mana pahala amalannya dijadikan Allah Ta'ala berupa seperti rupa bentuk. Dibentuk-bentukkanlah. Di hadapan Allah Ta'ala besok. Dan dialah amalan tadi akan membela dia. Adapun kaifiat hisab dan bertimbang dan sifat sirat dan kelakuan lalu atasnya, maka ia itu disebutkan dia pada kitab yang panjang-panjang. Dia kata. Berkenaan dengan hisab. Kemudian berkenaan dengan timbangan, mizan. Kemudian tentang sirat, Sufyan serta Musakim, dan kelakuan lalu atasnya, maka disebutkan dia pada kitab yang panjang-panjang lah. So dalam kitab yang panjang-panjang mutawalat lah disebutkan perkara tadi. Sebenarnya fakir sebab sedikit daripada ahwal kiamat pada tertimah ini. Menjagakan hati pada tidur lalai dan bagi seumpama fakir. Sebenarnya fakir sebab sedikit daripada ahwal kiamat. Kita jadi fakir sebab kita kurang pengetahuan tentang kiamat. Menjaga hati daripada tidur lalai bagi seumpama orang yang fakir. Kalau kita lalai, maka kita seolah macam orang fakir lah. Tak nak ingat tentang kiamat. Baik, seterusnya ini kesudahan kitab pada menyatakan sifat syurga dan juga nikmatnya. Okey, kita lihat pula tentang kesudahan syurga dan menyatakan sifat syurga dan nikmat syurga. Harap bahawa disudahkan bagi kami dengan sahih al-amal. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maksudnya wasari'u, dan bersegerakan oleh kamu ila maghfiratin, kepada keampunan daripada Tuhan kamu, min rabbikum, wa jannatin ardu as-samawati wal ardh, dan syurga yang luasnya antara langit dengan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan pada orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, kemudian kita lihat luas syurga dia tiada terbatas. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, jika disertakan 7 petala langit dan bumi, setengah kepada setengahnya, maka demikian itulah lebar syurga dan juga besar dia. Jika disertakan 7 petala langit, 7 petala langit ni, dan bumi setengah daripada setengah, mana digabungkan lah. Gabungkan 7 petala langit dan juga bumi ni, maka demikianlah itu lebar syurga dan besar dia. Masya-Allah. Itu satu tingkat syurga lah. Satu tingkat. Dia ada 100 tingkat. Dia ada 100 tingkat. Cuma tak tahu kita ni duduk tingkat berapa. Berapa tingkat paling tinggi, sonok lah. Biasanya topik lagi tinggi, orang lagi seronok. Orang kalau boleh tak nak duduk bawah. Sebab kalau duduk topik tinggi, pemandangan lagi luas. Kalau duduk maflet kan, ramai orang nak duduk tingkat atas. Sebab pemandangan lagi luas. Kalau banjir pun tak ada masalah. Biasa yang banjir tingkat bawah. Biasa banjir tingkat bawah. Tapi ada orang tak suka tingkat atas, suka duduk bawah. Kalau lift rosak macam mana Ustaz? Kata. Kalau lift rosak macam mana? Masalah akhirat besok dan syurga tak tahulah ada lift ke tak ada lift. Kalau ada lift pun takkan lift rosak. Kalau dunia lift ni ada masa kadang rosak. Bila rosak pasal naik tanggung. Asyiklah, sakitlah siapa tinggal tingkat 15, tingkat 20 kan.
Kalau menara yang tinggi-tinggi tu kan, dia kadang bukan ada satu lift, banyak lift kan. Kalau satu lift rosak, ada lagi lift lain. Ini lift satu je. Itulah naik turun. Kalau rosak dah habis. Dalam syurga tu tak tahulah macam mana. Kalau ada lift pun tak adalah lift macam kat dunia ni asyik rosak je. Baik. Kata Tabrani, tak terkala menjadi akan Allah Ta'ala syurga, berfirman ia baginya berpanjangan olehmu. Panjang olehmu, maka panjang luas lah. Kan bila Allah Ta'ala jadikan syurga, Allah Ta'ala firman pada syurga, berpanjangan olehmu, maka panjang lah, luas lah gitu. Luaskan olehmu. Maka kata syurga, hai Tuhanku, berapa lama masa berpanjangan aku? Berapa masa lama aku nak luas ni? Maka Allah Ta'ala kata 100 tahun. Maka bertambahlah luas syurga tadi 100 tahun. Luas syurga 100 tahun. Kemudian berfirman lagi, berpanjangan olehmu. Panjangkan lagi dirimu, wahai syurga. Kata syurga, hai Tuhanku, sehingga berapa lama aku berpanjangan? Maka Allah Ta'ala kata, luaskan olehmu kadar rahmatku. Luaslah oleh kamu, luas oleh kamu akan kadar kepada rahmat Allah. Maka adalah ia berpanjangan luasnya sehingga selama-lamanya. Tiada baginya tepi dan kesudahan. Masya Allah. Jadi bila Allah Ta'ala perintahkan syurga ni panjang lagi, akhirnya tak tahu mana tepi lagi. Mana ujung, mana tepi syurga tak tahu. Sebab apa? Terlampau luas. Sama juga pada macam langit ni tuan-tuan tahu ke mana dia punya ujung langit tu mana? Kita pun tak tahu. Langit pertama pun tak tahu. Memang langit tu ada 7 betul dalam Quran, tapi langit pertama pun tak terjangkau oleh manusia. Kecuali Nabi Allah Ta'ala utuskan kepada Nabi Muhammad SAW kan, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kalau manusia biasa tak ada seorang pun. Hatta orang kata angkasawan sekalipun belum lagi mampu sampai pada langit yang pertama. Apalagi langit kedua, ketiga dan sebagainya. Macam tu. Baik. Kemudian disebut seperti bahawasanya rahmat Allah Ta'ala itu tiada ada baginya tepi dan berkesudahan. Dan tersebut dalam kitab tafsir Nasiruddin As-Samarkandi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul law kanal bahru mibadan li kalimati rabbi la nafidal bahra qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Surah Al-Kahfi ayat 109. Dia kata, kul, kata Nabi Muhammad, lau kanal bahru, seandainya segala air laut dijadikan dakwat bagi menyuratkan segala kalimah Tuhanku. Lau kanal bahru kalimah midadal kalimah li kalimati rabbi. La nafidal bahra. Kalau seandainya segala air laut kan digunakan untuk menulis segala kalimah Tuhanku, kan? Yang ini barang yang janji Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukmin dalam syurga daripada pahala, yang saya habis air laut dahulu daripada habis segala kalimah Tuhanku. Air laut pun habis. Bayang kalau tuan macam mana air laut tu banyak. Bumi kita ni kebanyakannya air laut, air kan. Kan bumi kita ni daratan dia tak banyak. Banyaknya lautan. Kita ada lautan Hindi, ada lautan Pasifik, ada lautan Atlantik, Laut Melaka, Selat Melaka kan. Selat Melaka, Laut Selatan. Kan banyak laut kan. Boleh katakan orang kata 3/4 daripada bumi ini adalah lautan. Sedangkan 1/4 itu merupakan daratan. Bayangkanlah tuan.
Kalau Allah Ta'ala takdirkan air laut ni naik tuan-tuan, habis semua tenggelam. Sikitnya Allah Ta'ala takdirkan air laut naik, habis. Kan? Ni 9 pun habis. Ni pun banyak ada banjir-banjir tuan-tuan. Habis tenggelam sana, tenggelam sini. Kuala Lumpur tu pun tak kali banjir dah tu. Memang sesuai namanya Kuala Lumpur. Betul tak? Kuala Lumpur tu sesuai namanya Kuala Lumpur. Sebab dia banyak lumpur situ. Kojak banjir, kojak banjir, kojak banjir kan betul dia. Dulu orang sukur kan, giang dapat duduk lumpur. Sekarang ni dah poning kepala dah. Kojak banjir, kojak banjir. Hujan lebih kan banjir, hujan lebih kan banjir. Je tu. Tak tahu nak lari ke mana. Kereta kojak tenggelam sana, kojak tenggelam sini kan je tu. Baik itulah tadi. Air sebenarnya air dah terlampau banyak hujan, jadi air pun tak tahu nak ke mana pergi dah. Sampai ke apa? Ke kanan dah ke bangunan. Jadi ke mana dia nak pergi lagi? Habis dah semua itu malam. Sesuai dengan Kuala Lumpur. Kalau sini Tampin. Sebaik Tampin. Kalau Kuala Lumpur ke sini habis ni Lumpur. Kuala Johor lebih lah itu. Ada Kuala lebih. Kali ni memang banjir, memang teruk lah. Rumah mak saudara situ kan, dia ada rumah mak saudara situ, dia ada tingkat bawah, tingkat atas. Kalau sebelum ni kalau banjir kan, paling last pun satu anak tangga tu dia tak akan sama. Paling satu masih akan ada baki satu anak tangga lah, takkan sampai air tu. Kali ni bukan satu lagi anak tangga dah habis semua, berantai pun habis. Okay. Acup lah kalau saya acup lah. Gitu. Tinggi lah air dia macam lah. Ayolah, dah lah kata dalam. Kan habis semua tilam-tilam ni. Sebelum ni kalau banjir, semua barang letak ke tingkat atas. Sekarang ni tingkat atas pun habis sapu dia air. Habis tilam-tilam semua. Yang dia kalau tilam biasa tu okey, gengan tu tak boleh dah. Ni tilam 60 kilo, kono air macam mana? Mengengkeh nak mengangkit, tak boleh seorang angkat tu. Tidak pun 5-6 orang nak kena angkat kalau dah kena air. Bayangkanlah, tu satu benda tu, banyak lagi lain. Mari-mari semua tenggelam habis tak boleh pakai. Nak pakai apa? Kalau mari-mari kayu ni kalau tenggelam memang tak boleh buat apa lah. Memang buang lah je tu. Kalau mari kursi okey lah. Kalau kayu je ni terendam sikit dah habis lah. Baik, tuan-tuan. Itulah tadi. Kemudian dan kata Ibn Abbas bahasanya syurga berpanjangan bertambah besarnya dari masa dijadikan dia Allah Ta'ala sehingga hari kiamat. Masya-Allah. Kata Ibn Abbas bahasanya syurga berpanjangan bertambah besar. Jadi masa syurga sentiasa tambah besar-besar pada semasa-semasa masa dijadikan sehinggalah hari kiamat. Tambah besar-besar. Masya-Allah, tuan. Sekali lagi, dan tak kala dikeluarkan Nabi Yusuf AS daripada telaga dan memukul akan dia oleh segala saudaranya, maka berkatalah malaikat, hai Tuhanku, bahwasanya saudara Yusuf memukul mereka itu akan dia. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, ini sedikit nisbah kepada menilik ia akan negeri Mesir dan memerintah ia akan perbendaraannya. Jadi sebenarnya kalau nisbah dengan adik-beradik dipukul tu, abang-abang dipukul tu, kalau nisbahkan dengan kerajaan Mesir yang dia perintah tu, memang jauhlah beza dia. Sikit sangatlah. Pukul sikit je kan. Itu. Baik. Demikian lagi orang mukmin apabila jatuh pada sakaratul maut, berkata malaikat, hai Tuhanku,
sesungguhnya telah jatuh hamba engkau di dalam duka cita mati. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, ini terlebih sangat sedikit nisbah kepada nikmat syurga. Jadi walaupun waktu orang mati tu, waktu kematian tu kan sakit. Ada menyatakan kan ketika nyawa tu dicabut oleh malaikat maut seperti ditetak dengan 1000 pedang. Ditetak seperti dengan 1000 pedang. Ni nak bayang kesakitan waktu kan roh itu dicabutlah oleh malaikat maut. Tapi kalau nak banding dengan nikmat syurga tu, nilainya sebenarnya sikit je. Kesakitan tu lah waktu kematian tu. Berbanding dengan nikmat syurga yang telah pun disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu kan. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam kumpulan ahli syurga. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah perbincangan kita malam ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi sebahagian daripada nikmat syurga pula. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan tak sebelum saya tutup? Ada soalan? Tak ada. Perempuan tak ada. Okey. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa ma'lum taqabbala wa san halalan mubarakatan katsira. Wasiyan fatai alim. Nawalana qulubana binuri ma'rifataka wa tanhana ta'arifin. Allahumma faqina fid-din. Allahumma faqina fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta fatihim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.